Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin liyakuna basyiran wa nadhira wa hadiyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala qudwatil anam habibillahi wa habibi rabbil alamin sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam waj'alna ya arhamar rahimin min atba'ihi wa min ibadihi allazina yanaluna hubbah wa syafa'atahu yawmal qiyamah warzuqna hubbahu waj'al baitana fil jannah bijiwari baitil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma amin. Fa amma ba'd. Dan Alhamdulillah kita syukur Tuhan, kita telah membaca kitab ini, dan insyaAllah pada hari ini kita akan sambung perbahasan kita yang telah kita bincangkan sebelum ini. Qala al-musannif wa syarih rahimahumullah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihima wa ulumikum fid darain Allahumma amin. Qala wa zalika ay lafzu usulul fiqh mu'allafun min juz'ain mufradain ahaduhuma usul wal akharul fiqh min al-ifradil muqabil litarkibi la tasniyati wa dal jam'i wal muallafu yu'rafu bi ma'rifati ma ullifa minhu. Baik, kita dah bincangkan pada perbincangan yang sebelum ini berkenaan dengan maksud mufrad di dalam ilmu mantik. Kerana Imam Al-Mahalli ketika menguraikan mantik ini menyatakan bahawa kalimah usul dan juga kalimah fiqh kedua-duanya adalah mufrad. Dan kita telah bincangkan pada perbahasan yang lepas bahawa mufrad yang dimaksudkan di sini bukan mufrad di dalam ilmu nahwu yang lawannya adalah jamak ataupun musanna, tetapi mufrad yang dimaksudkan di sini adalah mufrad dalam ilmu mantik yang bermaksud ma la yadullu juz'uhu ala juz'i makna. Adapun murakkab yang lawan kepada mufrad dalam ilmu mantik adalah ma dalla juz'uhu ala juz'i makna. Baik, seterusnya pengarang, minta maaf bukan pengarang, Asy-Syarih iaitu Imamul Haramain Misri, iaitu Imam Al-Mahalli, Jalaluddin Al-Mahalli, menyambung perbahasan beliau ataupun huraian beliau dengan berkata wal muallafu yu'rafu bi ma'rifati ma ullifa minhu. Wal muallaf, semua benda yang dia terhasil daripada gabungan dua kalimah ataupun gabungan dua lafaz sebagai contoh, diketahui, dia akan dapat difahami bi ma'rifati ma ullifa minhu, setelah mana kita mengetahui setiap satu juzuk yang merupakan gabungan yang membentuk kalimah tersebut. Contoh usulul fiqh. Usul fiqh dia terkandung daripada ataupun dia dirangkumi dua kalimah iaitu usul dan juga fiqh. Jadi untuk mengetahui ilmu usul fiqh, kita perlu mengetahui apakah sebenarnya makna usul terdahulu dan apakah maksud fiqh. Selepas itu barulah kita akan dapat memahami apakah maksud usulul fiqh. Okay. Walau bagaimanapun para hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang dinyatakan di sini adalah apabila kalimah itu dari sudut murakkab. Okay, contoh macam Rasulullah. Untuk memahami makna Rasulullah dengan maksud dia utusan Allah, mesti kita tahu apa maksud Rasul dulu. Kalau kita pun tak tahu Rasul apa, macam mana kita nak fahami makna Rasulullah? Nampak tak? Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Mengetahui satu, untuk kita tahu satu hukum, tak ada satu masalah, kita kena tahu apakah benda tu dulu. Jadi untuk mengetahui makna Rasulullah, kita perlu mengetahui apakah maksud Rasul. Kalau Rasul pun kita tak tahu, garanti kita tak akan fahami apakah maksud Rasulullah. Dan apabila kita mengetahui makna Rasul, kita kena tahu pula makna Allah. Barulah selepas itu kita akan memahami maksud Rasulullah. Itu kalau kalimah tersebut adalah murakkab. Tetapi kalau kalimah itu mufrad, dia tidak memerlukan untuk mengetahui setiap satu juzuk. Contoh macam as-sa'ah. Cukup kita tahu as-sa'ah itu apa dia, tak perlu. As-sa'ah murakkabah min arba'ati ahruf. As-sin awalan, al-alif, al-ain wa ta' marbutah. Amma sin fahuwa kaza wa kaza. Adapun huruf sin ni adalah satu huruf yang dia ada 3 gigi dan sebagainya. Huruf alif dia tak ada gigi, dia straight depan. Okey. Ain pula dia tak ada titik. Tak perlu untuk kita tahu kalimah as-sa'ah. Kenapa? Sa'ah ini dia bukan murakkab, dia adalah mufrad. Dan pada hakikatnya para hadirin rahmati Allah, usul fiqh dia bukan murakkab.
Usul fiqh dengan makna satu ilmu khusus, dia bukan murakkab, dia adalah mufrad. Walaupun pengarang ataupun asyarih di sini, asyarih di sini menyatakan bahawa kebiasaan satu benda apabila dia adalah murakkab, kita kena tahu setiap satu juzuk, barulah kita fahami makna dia. Baik, dalam kitab-kitab usul fiqh, sebahagian para ulama yang mula kitab usul fiqh, ketika dia mendefinisikan makna ilmu usul fiqh, dia akan mendatangkan dulu apakah maksud usul, apakah maksud fiqh. Kemudian barulah dia akan mendatangkan makna usul fiqh. Sebab usul fiqh dari sudut ilmu tertentu yang akan kita bincangkan pada hari ini, dia sudah tidak ada lagi kaitan dengan makna aslun ataupun usul, dan sudah tidak ada kaitan dengan makna fiqh. Ada juga para ulama, oleh kerana kalimah usul fiqh dengan masuk ilmu yang kita fahami ini sudah tidak ada kaitan dengan kalimah usul dan juga fiqh, dia direct terus sebut usul fiqh ni adalah ilmu sekian-sekian tanpa dia mendefinisikan apakah maksud aslun, apakah maksud fiqh. Adapun dalam kitab ini, beliau itu Imam Al-Haramain mendatangkan dulu apakah maksud usul, apakah maksud fiqh. Kita tengok qal fal aslu allazi huwa mufradul juz'il awal ma yubna alaihi ghairuh. Kalimah usul fiqh diambil ataupun dia merupakan jamak daripada kalimah aslun. Okey, aslun mufrad, musanna dia aslani, jamak dia usul. Jadi kerana di dalam kalimah tadi usul fiqh, jadi Imam Al-Haramain mendefinisikan dulu apakah maksud usul. Usul adalah jamak daripada kalimah aslun. Aslun adalah allazi huwa mufradul juz'il awal. Asal adalah yang mana dia adalah juzuk yang pertama, mufrad kepada juzuk yang pertama. Usul al-fiqh. Kalimah usul ni jamak kepada aslun. So asal ni adalah yang pertama. Juzuk yang pertama ni apa makna dia? Ma yubna alaihi ghairuhu. Sesuatu benda yubna alaihi ghairuhu. Satu benda yang mana benda lain dibina di atasnya. Macam tu. Cakap Melayu tu susah juga. Sebab tu cakap Arab senang. Cakap Inggeris pun senang. Ma yubna alaihi ghairuhu. Ma, iaitu satu benda yang mana benda lain menumpang ataupun dibina di atas benda yang pertama tadi. Bil misal ya tadhihul maqal. Dengan contoh, kita akan dapat mudah. Okey, katakan rumah. Rumah, dia ada atap. Okey, dia ada atap. Dia ada tiang. Dia ada atap, dia ada tiang. Baik. Kita tengok rumah, dia ada atap. Dia ada tiang. Baik. Atap dibina di atas tiang. Betul tak? Jadi, dalam situasi ini, tiang itu dinamakan sebagai aslun. Kerana tiang dibina di atas tiang tadi, atap. Atap dibina di atas tiang. Jadi benda yang mana benda yang merupakan asas, benda lain tumpang ke dia, itu dinamakan sebagai aslun. Nampak Fal aslu ma yubna alaihi ghairuhu. Contoh yang saya buat tadi, contoh macam tiang tadi. Tiang itu merupakan aslun, dan atap yang menumpang di atas tiang itu dalam ilmu bahasa Arab dipanggil sebagai far'un. Okey. Furu' ataupun cabang. Aslunnya asas, far'un cabang. Baik. Kemudian Imam Al-Syarih, iaitu Imam Jalaluddin Al-Mahalli, mendatangkan contoh. Ka aslil jidar, ay asasihi, wa asli syajarah, ay tarafiha an-nabiti fil ardi. Okay. Dia datangkan contoh supaya kita faham. Contoh apa contoh? Dia kata ka aslil jidar. Contoh asal kepada jidar, iaitu asas kepada dinding. Okay. Bayangkan rumah dulu lah. Supaya kau nampak senang kan. Kita nak buat rumah dulu. Contoh macam kayu ke apa, dia akan buat dinding begitu kan. Dia kayu. Dia pasakkan dalam bumi. Lepas tu baru diikat. Dia tanam kayu tu, ketuk. Lepas tu sebelah dia pun kayu. Lepas tu diikat. Jadi kayu yang bersebelahan tu dia jadi dinding. Betul tak? Kita pun sadar. Baik. Kayu yang dipasakkan tu, yang di dalam perut bumi itu dinamakan sebagai asas kepada dinding. Nampak Aslul jidar. Mana? Benda yang di bawah bumi tu, yang kayu tu diketuk ke dalam bumi,
Lepas tu kayu sebelah dia pun dipasak begitu. Jadi dia akan jadi begini. Jadi diikat selepas tu. Maka yang di dalam bumi itu dinamakan sebagai aslul jidar. Asas kepada dinding. Nah sekarang tak pernah pakai batu. Saya tak tahu dia orang pasak atau tidak ke bumi. Jadi benda yang dalam bumi itu dinamakan sebagai aslun. Kerana apa? Kerana kayu yang terzahir di permukaan bumi, dia seakan-akan sebenarnya bergantung kepada apa yang berada di dalam bumi. Walaupun kayu itu satu je lah. Tapi yang ada di dalam itu yang merupakan pasak dia. Nampak Kalau letakkan tak dicocok ke dalam bumi, kayu tu garanti tak boleh jadi dinding. Sebab dia akan jatuh, rebah dan sebagainya. Jadi, contoh dia ka aslul jidar. Baik digunakan kalimah aslun bagi benda tu. Jadi sekarang nak buat contoh je kan. Contoh je. Saya buat contoh tadi, contoh macam tiang yang didirikan di atasnya atap. Pun juga dinamakan sebagai aslun. Ka aslil jidari ay asasihi. Dia pun huraikan. Maksud asal dalam jidar ni, maksud dia asas kepada jidar. Itu bahagian yang berada dalam perut bumi tadi. Contoh lagi. Wa asli syajarah. Bila dalam bahasa disebut aslu syajarah, asal kepada pokok, iaitu bahagian yang akar yang tertanam di dalam bumi itu. Akar itu dinamakan sebagai aslu syajarah. Maksud dia asas kepada pokok. Kerana tanpa akar, bahagian atas pokok tak akan mampu untuk still. Dia akan rebah, dia akan, orang Kedah kata dia akan reban dan sebagainya. Dia akan jatuh dan sebagainya. Ay tarafiha an-nabiti fil ardi. Huraikan lagi. Asy'ari huraikan lagi. Maksud asal kepada pokok iaitu bahagian yang tertanam, bahagian yang tumbuh di dalam perut bumi, iaitu bahagian akar dan sebagainya. Maka ini semua dinamakan sebagai aslun. Jadi aslun dalam makna bahasanya adalah bahagian yang bahagian asas, yang mana benda lain tumpang kepada benda tadi. Contohnya macam saya sebut tadi lah. Apa namanya? Tiang. Lama tak boleh Malaysia. Dia terlupa bahasa Melayu. Macam mana? Tiang tu dinamakan sebagai aslun. Kerana di atasnya dibina benda lain. Ma yubna alaihi ghairuh. Baik. Oleh kerana dah halang sebut kalimah aslun. Asal-asal tujuan nak cerita tentang usul fiqh. Okay. Kerana dah tersebut pasal aslun, apa salahnya kita bincang sikit lawan kepada aslun tu apa dia? Iaitu far'un. Sebab tu kalau kawan-kawan tengok di sini, dalam matan dinyatakan wal far'u. Padahal mungkin orang mengatakan, kita nak bincang pasal usul fiqh, kenapa tiba-tiba datangkan al-far'u? Sebab benda tu ada kaitan. Kerana kita bincang kalimah aslun, apa salahnya kita bincang apakah pula makna far'un? Walaupun dalam tujuan asalnya kita hanya nak menterjemahkan kalimah aslu dan juga fiqh. Kerana kita nak bincang tak kalimah usul fiqh. Okay? Wal far'u allazi huwa muqabilul asli. Adapun kalimah al-fara' yang merupakan lawan kepada al-aslu. Al-aslu lawannya al-far'u. Dia ada asas, dia ada cabang. Baik, apakah maksud al-far'u? Wal far'u allazi huwa muqabilul asli ma yubna ala ghairihi. Ma yubna ala ghairihi. Satu benda yang dibina di atas benda lain. Okey, benda yang dibina di atas benda lain, benda itu dinamakan sebagai al-far'u. Contoh macam atap tadi. Atap dia dibina di atas benda lain. Maka atap itu dinamakan sebagai al-far'u. Di sini dinyatakan contoh ka furu'i syajarati li asliha wa furu'il fiqhi li usulihi. Okey. Contoh dia apa? Ka furu'i syajarah. Contoh dia furu', iaitu cabang-cabang kepada pokok. Tadi kita dah terjemahkan dalam bahasa Arab. Pokok tu bila disebut asal kepada pokok, asas kepada pokok, iaitu bahagian yang tertanam di dalam perut bumi. Bahagian yang terzahir di atas bumi itu dinamakan sebagai far'u syajarah. Jadi bahagian furu' syajarah itu ia adalah furu' adalah furu' kepada bahagian tertanam di dalam bumi. Ini sekadar contoh lah. Dia nak beritahu contoh kalimah furu' ni apa. Dia kata contohnya macam furu' syajarah. Syajarah dia ada aslun, dia ada far'un. Far'un ni apa? Contoh macam bahagian terzahir dalam bumi. Bahagian yang terzahir di atas bumi. Benda yang terzahir di atas bumi, dia memerlukan pada pasak akar di dalam bumi. Maka kerana dia memerlukan kepada benda lain, dia dinamakan dengan nama al-far'u. Wa furu'il fiqhi li usulihi. Begitu juga dengan
Furu' fiqh. Furu' fiqh maksud dia hukum-hukum fiqh. Hukum-hukum cabang ni. Kalau pegang perempuan batal tak batal. Maksud kan? Batal tak batal. Contoh. Ataupun contoh kalau sapu rambut. Masa kita ambil wuduk, kita sapu sikit je. Contoh rambut maksud tu power kan. Jadi kalau kita sapu lebih tak elok. Sikit je. Kedekut pun benar. Sikit je. Cik. Jadi apakah hukum dia? Tak sapu semua. Ataupun sapu rambut sampai 3 kali dalam mazhab Imam Syafi'i. Setengah orang kata benda ni canggah dengan syarak. Padahal kawan tu tak mengetahui bagaimana cara Imam Syafi'i beristihad. Saya pernah ke Malaysia dan orang bertikai. Apa ni, kita nak ikut Nabi ke nak ikut ulama'? Nak ikut Nabi ke ikut ulama'? Saya kata kena ikut dua-dua sekali lah. Nak ikut Nabi kena ikut ulama'. Dia kata Imam Syafi'i sapu kepala 3 kali. Sedangkan hadis riwayat Sahih Bukhari dan juga Muslim kata kan, menyatakan bahawa Rasulullah sapu kepala 1 kali saja. Jadi kita nak ikut mana? Nak ikut Rasulullah ke nak ikut Nabi? Nak ikut ulama'? Nanti nanti kita minta syafaat mana? Syafaat Nabi ke syafaat ulama'? Susah. Kerana apa? Kerana masalahnya mereka tidak memahami di manakah mereka sebenarnya. Kalau mereka memahami bahawa mereka adalah seorang muqallid dan Imam Syafi'i adalah mujtahid. Saya dah sebut pada mula-mula itu lah. Kalau mereka tahu bahawa mereka tu siapa, mereka akan faham tugas mereka. Di kulli maqam maqal. Dan setiap situasi dia ada tugasan yang sepatutnya. Kalau dia sebagai muqallid, bila dia buka Sahih Bukhari contoh, dia tengok dalam hadis ni Rasulullah sapu kepala sekali. Zahir lah. Wa masaha ra'sahu marratan. Contoh dalam Sahih Bukhari sebut itu. Maka Rasulullah pun menyapu kepalanya sekali ketika berwudu. Lepas tu dia buka mazhab Syafi'i, yustahabbu mashur ra'si thalathan. Sunat sapu kepala 3 kali. Kalau dia sebagai orang yang mempelajari ilmu, dia akan tahu saya sebagai muqallid. Dan ketika ini seakan-akan berlaku pertentangan di antara kalam seorang faqih, kalam seorang mujtahid dengan kalam Nabi. Maka sebagai muqallid saya kena pegang kalam fuqaha. Dan saya tidak boleh berpegang terus dengan kalam Nabi di sini. Kerana saya tidak memiliki kemampuan untuk memahami kalam Nabi. Para ulama' tadi dia telah memiliki kefahaman. Maka apabila dia keluarkan pandangan yang zahirnya bercanggah dengan hadis yang saya baca tadi, menunjukkan ada benda yang saya tak tahu yang dia dah tahu. Nampak tak? Sebab tu Imam Syafi'i, walaupun baqiyatu al-fuqaha mengatakan sunat sapu kepala sekali, Imam Syafi'i kata sunat sapu kepala 3 kali. Kerana ada hadis lain, hadis hasan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ataupun Ibnu Majah, saya terlupa antara dua tu, yang menyatakan bahawa Rasulullah menyapu kepala 3 kali. Dan hadis tu hadis hasan. Hadis Sahih Bukhari menyatakan Rasulullah sapu kepala sekali. Nampak tak ada dua percanggahan zahir? Baik. Kita yang buka Sahih Bukhari saja kita jumpa tak hadis hasan tadi? Tu macam mana kita tiba-tiba bila baca satu hadis, Nabi SAW. Apa ni kita nak ikut Nabi ke ikut ulama? Bukan isu dia ikut Nabi atau ikut ulama. Isu dia nak ikut Nabi kena ikut ulama. Sebab kamu bukan fuqaha. Kamu bukan mujtahidun. Kamu muqallidun. Fal muqallid la budda an yuqallid. Wal muqallid la yajuzu lahu an yajtahid. Seorang yang tidak sampai ke peringkat ijtihad, dia tidak boleh berijtihad. Jadi kalau setiap perbahasan fiqh kita timbulkan benda begitu untuk tujuan mempertikaikan, sedangkan kita tidak mengkaji dengan dalam sebagaimana dikaji oleh para ulama, kita buang masa. Tidak timbul masalah. Mana dalil? Tanya kan? Contoh. Jadi contoh macam saya balik Malaysia. Jadi kalau 10 orang tanya begitu, saya tak buat jalan. Saya tak tahu dalil lah. Sedangkan benda ni telah diselesaikan oleh para fuqaha dahulu. Contoh masalah sapu tadi kan. Bila dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi sapu sekali. Tiba-tiba dalam hadis lain, yang hadis tu hadis hasan, Rasulullah sapu kepala 3 kali. Jadi kita nak sapu sekali ke 3 kali? Tu kalau kita sebagai yang tak sampai ke peringkat fiqh tu kan kabut. Saya silap kita boleh kata, apa Nabi ni tak ada ajar lain ke? Contoh. Sapu sekali kan 3 kali. Nampak tak? Kita tak tahu, tak pandai nak bermuamalah ataupun nak menggunakan dalil yang wujud. Tapi golongan fuqaha, mereka ada kemampuan yang besar. Mereka telah memiliki ilmu yang matang. Akhirnya Imam Syafi'i kata, dalam masalah ini, apabila Rasulullah sapu sekali, nak beritahu yang wajib sekali. Nampak tak? Bila Nabi sapu kepala 3 kali, nak beritahu yang afdal sapu kepala 3 kali. Baik. Makna tu dipahami tak oleh orang awam yang baca Sahih Bukhari tiba-tiba tu nak jadi mujtahid. Sebab tu hati-hati kawan-kawan ni, ada setengah orang
dia yatajasar, masalah dia panggil yatajasar, maknanya dia cepat untuk mencemooh para ulama, sedangkan dia bukan seorang fuqaha. Okey, dalam masalah ni apabila kalam fuqaha bertembung dengan kalam hadis yang kita baca, hakikatnya kita tak tahu makna lain. Ada something yang kita tak faham, tapi telah dikaji oleh para fuqaha. Kalau kita beria benar nak tahu mana dalilnya, bukalah kitab-kitab fuqaha yang panjang lebar. Kalau rajin buka kitab majmuk yang panjang tu. Duduklah cari dah dalil. Kalau tak percaya buka kitab Al-Bayan ke dan sebagainya, kamu akan nampak bahawa seorang fuqaha itu dia nak keluarkan hukum, mustahil dia keluarkan tanpa dalil. Adapun bila berlaku masalah dakhilah, contoh masalah sapu kepala tadi. Bila berlaku masalah dakhilah, ikut kita nak pegang mana-mana. Tidak wajib untuk kita berpegang dengan pandangan fuqaha tertentu. Bila berlaku khilaf, tak masalah. Tetapi memaksa orang untuk berpegang dengan satu pandangan sedangkan masalah itu adalah masalah khilaf, satu benda yang bercanggah dengan aturan syarak yang sepatutnya. Wa kullun min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Kesemuanya para fuqaha tadi yang mereka berijtihad dan berlaku khilaf, kesemuanya sumbernya sampai kepada Rasulullah. Kawan ni nampak dalil ni di sudut ni, dia faham dengan cara begini, dan kesemuanya sampai kepada Rasulullah. Okey. Lepas tu dalam Matan Zubat Ibn Raslan, beliau menyatakan wasyafi'i wa malikun والشافعي ومالك ونعمان وأحمد بن حنبل وسفيان. نعم. والشافعي ومالك ونعمان وأحمد بن حنبل وسفيان وغيرهم من سائر الأئمة على هدى والاختلاف رحمة. Syafi'i wa Malik wa Nu'man. Imam Syafi'i punya pandangan, kemudian bercanggah dengan Imam Malik, contoh bercanggah dengan Imam Nu'man iaitu Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Wa Ahmad bin Hanbal wa Sufyan. Imam Ahmad pula bercanggah pula pandangan. Imam Sufyan Ats-Tsauri pun ada pandangan. Wa ghairuhum min sa'iril a'immah. Ada pun ulama-ulama lain lagi yang tak dinyatakan dalam matan ni tadi, ala huda, kesemuanya berada di atas hidayah Allah. Wal ikhtilafu rahmah. Khilaf para fuqaha merupakan rahmah bagi ummah. Jadi bila berlaku masalah khilaf, menjadi satu kesilapan untuk kita berkerah. Ada tak yang Syafi'i ke hang Syafi'i ni? Haram Syekh pakai pandangan lain. Syafi'i lah contoh kan. Tak betul Kerana bila kita berpegang dengan salah satu pandangan fuqaha, orang lain pegang dengan satu pandangan fuqaha lain, tidak perlu untuk ditimbulkan isu, sebab kesemuanya merupakan masalah ijtihad. Kita kata kawannya dalilnya dhaif ke apa, dhaif kita rasa dhaif, bagi dia kuat. Sebab kalau dalilnya dhaif, takkan dia nak pegang. Jadi masalahnya adalah masalah bagaimana cara untuk bertaamul dengan kalam fuqaha. Cuma biasanya orang di Malaysia, untuk kebiasaan orang awam, pada pelajar yang mengkaji ilmu syariat secara dalam, dia tidak akan memfatwakan melainkan dalam mazhab Imam Syafi'i saja. Kenapa? Tak nak bagi orang awam pening kepala. Cukuplah. Okey, kalau benda ni nampak macam tak ada masalah sangat, tak berat sangat, okey, kita just sebut hukum begini. Dan kita berpada dengan mazhab Imam Syafi'i. Bukan tak boleh pegang mazhab lain, boleh. Tapi tak nak bagi orang awam jadi kelang kabut. Contoh macam tempat saya. Dia nak cerita pula ni. Tempat saya sebagai contoh, di Gombak City kan. Moga Allah menyertiakan Gombak City itu. Saya balik Malaysia baru ni, bukan baru ni, lama dah lah. Sembahyang tarawih. Lepas sembahyang tarawih, orang pun kata, saya pun nak sembahyang witir. Dia kata, Ustaz, 3 rakaat, 1 salam, bukan 2 salam. 3 rakaat, 1 salam je saya, 1 salam, bukan 2 salam. Saya pun kata, hadir. Baik, saya akan sembahyang witir, 3 rakaat, 1 salam. Rupanya dia ada asbab nuzul dia. Dia ada isu dia sebelum tu. Bila saya tanya pada baba saya tu, papa tu, saya punya ayah saya, rupanya sebelum ni berlaku pertelingkahan. Dari sudut, adakah sembahyang witir itu 1 rakaat, 3 rakaat 1 salam, atau 3 rakaat 2 salam. Jadi sampai yang lebih malangnya, yang kata 3 rakaat 2 salam, berkerah apa nak? 3 rakaat 2 salam. Ustaz yang kata 3 rakaat 1 salam, tak, 3 rakaat 1 salam. Masing-masing bertelingkah dalam masalah furuk seperti ini. Padahal kedua-duanya masalah khilafiyah. Nak 3 rakaat 2 salam tak ada masalah, 3 rakaat salam tak ada, yang penting buat. Jangan tak buat langsung Okey. Jadi bertelingkah sampai yang lebih malang dibuat satu majlis untuk berdebat dalam masalah 3 rakaat 1 salam ke 3 rakaat 2 salam. Jadi dalam perdebatan yang dihadiri oleh orang Gombak City, bukan orang fuqaha, orang Gombak City yang debat pun bukan fuqaha, cuma belajar. Seorang belajar di Malaysia, seorang belajar di Pakistan, kalau saya tak silap. Dua-dua ustaz lah. Pakat-pakat tanding lah. Hak ni buat ujah dia, ni buat ujah dia. Dia adili oleh orang surau Nurul Muttaqin, orang Gombak City.
Dalam perdebatan tu akhirnya nampak gayanya macam ustaz yang kata hujah dia 3 rakaat salam ni nampak macam kuat. Jadi ustaz yang 3 rakaat 2 salam ni kalah lah. Zahirnya. Menyebabkan dibuat tu keputusan 3 rakaat 1 salam. Bila saya tahu asbab nuzul begitu, dia mencerita dia begitu, saya pun lepas habis saya terang kepada masyarakat, dalam masalah ni tidak perlu untuk kita bergaduh sepatutnya. Sebab semuanya adalah masalah khilafiyah. Cuma biasa di Malaysia, orang sebut 3 rakaat salam ni sebab meraihkan mazhab Imam Syafi'i. Tak nak bagi masyarakat pening kepala, itu je. Tapi kalau masyarakat teringin nak tahu lebih, tak ada masalah untuk kita buka perbahasan yang lebih dalam, melihat pandangan-pandangan fuqaha yang lain. Saya pun kata, dalam masalah ni, tak ada masalah. 3 rakaat salam tak apa, 3 rakaat 2 salam tak apa. 3 rakaat 1 salam, ada tahiyat awal pun tak apa. Dalam mazhab Imam Syafi'i dibincangkan sekali. Pening pakcik-pakcik tu nak beritahu, dalam masalah fiqh tak perlu kita bertelaga. Jadi kita balik kepada bahasa kita. Dia sebut di sini wa furu'il fiqhi li usulihi. Begitu juga dengan masalah-masalah cabang. Contoh macam sapu kepala tadi ya. Okey, sapu kepala sekali ke 3 kali, itu masalah fiqh. Okey, usulihi, asal dia apa? Mesti ada dalil. Maka usul di sini bermaksud dalil. Okey, jadi hukum fiqh itu kalau kita lihat dari sudut dalil, dia merupakan cabang kepada dalil. Dengan dalil lah akhirnya terkeluar hukum fiqh. Nampak Baik. Jadi kalau di sini kita tengok li usulihi bermaksud di dalailihi. Kalimah aslun kalau kita bincang panjang lagi, dia ada banyak makna. Aslun kadang-kadang bermaksud dalil. Contoh kalau kita buka kitab-kitab fiqh, dia sebut wal aslu fiha qabla al ijma' qauluhu ta'ala kaza wa kaza. Jadi kalimah aslun di sini bermaksud dalil. Kadang-kadang aslun bermaksud maqis alaih dalam masalah qiyas dan macam-macam Jadi setiap satu perbahasan tu dia ada istilahat dia. Dan sebab tu hati-hati. Jadi satu kesilapan apabila kita baca kitab-kitab turah sebelum kitab lama, kita fahami dengan maksud istilah pada zaman kita. Okay. Contoh macam kalimah kazaba. Kalau kita buka kan, Sayyidina Aisyah pernah kata kazaba. Contoh, kazaba Ibnu Abbas katakan. Kalimah kazaba di sisi masyarakat Quraisy pada satu ketika dahulu bermaksud akhta'a. Silap. Jadi kalau zaman kita kazaba ni kira bohong, menipu. Sedangkan kazaba dalam istilah ahlu Quraisy pada zaman Rasulullah bermaksud akhta'a. Jadi bila kita baca satu hadis contoh, kita perlu hati-hati, jangan kita fahami dengan makna zaman kita. Kita kena fahami dengan makna yang diguna pakai pada zaman tu. Dan kerana itulah kita memerlukan kepada golongan para ulama dan juga para fuqaha di dalam memahami satu dalil dan juga satu makna pada kalimah-kalimah yang digunakan oleh kitab-kitab turas. Mungkin sekadar ini dahulu untuk pertemuan kita pada hari ini. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.